Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash 7 Disember bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak pernah mengeluarkan kenyataan kerajaan telah membelanjakan lebih 2 bilion ringgit daripada peruntukan keseluruhan 3 bilion ringgit untuk membeli bekalan vaksin kepada 30% penduduk negara ini. Menurut Menteri Kesihatan Hari Jamaluddin Abu Bakar, kekeliruan berhubung perolehan vaksin itu timbul akibat laporan tidak tepat oleh 2 agensi media seperti yang disiarkan pada 13 Disember tahun lepas. Khairi berkata merujuk kepada laporan-laporan berita pada 1 Disember lalu yang mana beliau memberitahu jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC pada Januari 2021, Tan Sri Muhyiddin telah tersilap cakap apabila mengatakan kerajaan membelanjakan lebih 2 bilion ringgit bagi pembelian vaksin COVID-19 untuk 30% rakyat negara ini. Dalam sesi penerangan itu katanya, pengerusi PAC Wah Wah telah membangkitkan tentang laporan media yang memetik Tan Sri Muhyiddin selaku Perdana Menteri ketika itu yang kononnya telah membuat kenyataan sedemikian. Bagaimanapun, selepas mendapat transkrip penuh ucapan Tan Sri Muhyiddin, Khairi menjelaskan ahli Parlimen Paguh itu tidak pernah mengeluarkan kenyataan sebegitu. Sebaliknya, ia adalah kesilapan laporan media dengan memetik bekas Perdana Menteri itu. Namun malangnya, menurut Khairi, kesilapan laporan yang dibuat oleh sesebuah akhbar tempatan dan sebuah lagi akhbar Singapura itu tidak diperbetul serta masih boleh diakses sehingga kini. Jumlah kluster pendidikan yang meningkat semula kebelakangan ini bukanlah satu perkara yang harus dipandang ringan, memandangkan individu daripada pelbagai isi rumah akan berada dalam ruang dan waktu yang sama. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, data diperoleh mendapati pertambahan 16 kluster baharu melibatkan institusi pendidikan iaitu 12 daripadanya berlaku di sekolah menengah dan institusi pendidikan tinggi. Ujar beliau, kluster pendidikan kini kembali meningkat pada Minggu Epidemiologi ME ke-48 iaitu daripada 28 November hingga 4 Disember lalu. Ini mungkin disebabkan ketidakpatuhan individu terhadap prosedur operasi standard SOP kerajaan sekaligus telah mencetuskan kluster baharu. Tan Sri Dr. Nur Hisham menambah, walaupun kebanyakan populasi remaja dan dewasa telah lengkap divaksinasi, namun Kementerian Kesihatan KKM ingin mengingatkan semula bahawa pengambilan vaksin tidak bermakna pematuhan SOP tidak diperlukan lagi. Kementerian Pendidikan KPM turut mempunyai SOP yang ditetapkan yang perlu dipatuhi oleh guru, petugas, pelajar dan pekerja sokongan. Beliau berkata pematuhan SOP oleh setiap individu ini adalah amat penting untuk memastikan tidak berlaku jangkitan COVID-19 dan penularan jangkitan di sekolah serta selanjutnya boleh menyebabkan berlaku dalam keluarga dan komuniti. Ini kerana pematuhan SOP bukan sahaja penting semasa waktu pembelajaran di dalam kelas dan sekolah, malah ketika waktu rehat menjalankan aktiviti fizikal seperti bersukan, masuk dan pulang dari sekolah, di dalam van dan bas sekolah serta semasa menjalankan aktiviti harian dalam komuniti. Jumlah kes bawah kluster Dah Pelangi meningkat kepada 30 orang apabila 6 lagi pelajar Maktab Mahmud Sik Kedah disahkan positif COVID-19 semalam. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Kedah, Datuk Dr. Muhammad Hayati Othman berkata, setakat semalam seramai 44 individu telah disaring dan 30 daripadanya positif. Menerusi satu kenyataan, Datuk Dr. Muhammad Hayati berkata daripada jumlah itu, seorang pelajar masih berada di Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah PKRC Kulim, manakala yang lain menjalani kuarantin di asrama sekolah tersebut dengan dipantau Pejabat Kesihatan Daerah PKD SIK. Tambahnya sebelum ini, seorang pelajar turut dirawat di Hospital SIK dan telah dibenarkan keluar pada 3 Disember lalu. Pihaknya menjangkakan kluster ini akan berakhir secara keseluruhannya pada 2 Januari depan. Menerusi satu kenyataan, Datuk Dr. Muhammad Hayati berkata daripada jumlah itu, seorang pelajar masih berada di Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah PKRC Kulim, manakala yang lain menjalani kuarantin di asrama sekolah tersebut dengan dipantau Pejabat Kesihatan Daerah PKD SIK. Tambahnya sebelum ini, seorang pelajar turut dirawat di Hospital SIK dan telah dibenarkan keluar pada 3 Disember lalu. Pihaknya menjangkakan kluster ini akan berakhir secara keseluruhannya pada 2 Januari depan. Seterusnya,
Melaka merekodkan 3 kluster baharu termasuk 1 kluster pilihan raya negeri PRN yang menyaksikan 41 positif selepas 20 November lalu. Esko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Dr. Muhammad Ahmad Saleh berkata, kluster berkenaan dikenali kluster Pulau Gadong berpunca daripada tenaga pengajar di sebuah pusat tahfiz yang menjadi jentera kempen. Jelasnya seramai 185 individu daripada kluster berkenaan telah disaring. Bagaimanapun hanya 41 positif COVID-19 yang mana 33 daripadanya adalah pelajar berusia bawah 19 tahun dan baki adalah guru serta pekerja di kedua-dua madrasah berkenaan. Menurut Dr. Akmal, kes indeks bermula pada 21 November apabila guru terbabit mengajar di 2 buah tahfiz berkenaan pada 22 dan 23 November meskipun sudah mempunyai simptom. Beliau kemudian disahkan positif apabila saringan dibuat pada 25 November. Ujar beliau semua mereka yang positif telah dikuarantin di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC MITC Aikeroh. Dr. Akmal berkata, kedua-dua madrasah itu juga ditutup sehingga 17 dan 18 Disember ini bawah Seksyen 18 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 bagi tujuan pembersihan dan disinfeksi. Selain itu, 2 lagi kluster baharu selepas 20 November adalah kluster industri batu 16.5 air tawar di Jasin dan kluster kilometer 12 Paya Rumput di Melaka Tengah. Masing-masing merekodkan kes positif 64 dan 39 orang. Seekor buaya yang dianggarkan sepanjang 2.1 meter dilihat berenang di sebuah tasik dekat taman perumahan di Dengkis, Selangor lewat petang semalam. Dengan itu, pihak bomba menasihatkan penduduk sekitar Taman Dengkis Jaya untuk tidak membuat sebarang aktiviti air bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Melamat Malaysia JBPM Selangor, Nur Azam Khamis, pihaknya menerima laporan daripada orang awam berhubung kehadiran buaya berkenaan pada 8.29 malam tadi. Katanya dalam satu kenyataan hari ini, apabila tiba di lokasi, pihak bomba mendapati terdapat seekor buaya dewasa di dalam tasik itu yang dipercayai tersesat dari sebuah sungai berhampiran. Pasukan bomba tidak menjalankan sebarang penangkapan, sebaliknya memasang pita keselamatan di sekitar kawasan tasik serta menampal tanda amaran terdapat buaya di tasik berkenaan. Tambah beliau, perkara itu dirujuk kepada Pejabat Perkhidmatan Hulu Langan untuk tindakan lanjut. Masalah kewangan keluarga dan kesihatan mental dipercayai antara faktor utama yang menyumbang kepada keciciran murid dalam pelajaran. Malah jadual pembelajaran yang tidak teratur akibat cabaran COVID-19 juga menjadi faktor sampingan pelajar mula hilang minat untuk bersekolah. Presiden Persatuan Pelajar Islam Selangor Darul Ehsan Pepias Muhammad Zaki Abdul Razak berkata, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM perlu mengambil langkah proaktif dalam mengenal pasti isu sebenar dengan mengeluarkan statistik baharu yang lebih terperinci bagi mengatasi isu itu. KPM juga perlu mempertimbangkan kepadatan silibus pembelajaran dan lebih menjaga kebajikan guru-guru. Hal ini membolehkan guru-guru lebih fokus kepada proses pengajaran dan pembelajaran PDP dalam memastikan keseronokan pelajar untuk meneruskan pembelajaran. Muhammad Zaki berkata keciciran pelajar dalam pelajaran akan memberikan 1001 permasalahan ke dalam masyarakat seperti bertambahnya masalah sosial dan ketandusan generasi bijaksana. Sebanyak 38 lagi kes kematian COVID-19 dilaporkan semalam menjadikan korban keseluruhan akibat virus itu bertambah kepada 30,652. Daripada jumlah itu, sebanyak 8 kes merupakan kematian di luar hospital BIT. Kementerian Kesihatan memaklumkan Selangor mencatatkan angka kematian tertinggi iaitu 6 kes, diikuti Perak 5 kes, manakala Kuala Lumpur, Kedah, Kelantan dan Terengganu masing-masing 4. Pahang dan Sabah pula 3 kes, Melaka 2 kes serta Johor, Negeri Sembilan dan Sarawak 1 kes. Katanya tiada kes kematian dilaporkan di Putrajaya, Labuan, Perlis dan Pulau Pinang. Dalam pada itu, seramai 463 kes menerima rawatan di unit rawatan rapi termasuk 249 memerlukan bantuan alat pernafasan. Semalam Malaysia merekodkan sebanyak 4,269 kes positif baharu yang mana 98.2% atau 4,100
kes adalah kategori 1 dan 2. Sebanyak 78 kes atau 1.8% adalah kategori 3, 4 dan 5. Manakala kes sembuh pula adalah sebanyak 5,894 kes, meningkat 965 kes berbanding semalam. Jumlah itu menjadikan keseluruhan kes sembuh dalam negara berjumlah 2,572,053. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia KZ di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiakz.com. Assalamualaikum dan salam hormat.